wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan keizinan kepada sebahagian daripada kita untuk duduk lepas maghrib mendengar kuliah maghrib, tazkirah maghrib. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini semakin lembut, tunduk untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini semakin hari semakin ingin untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Moga-moga dengan kehadiran kita ini menjadi asbab untuk Allah berikan taufik, berikan hidayah, bukan sekadar kepada kita yang hadir ini, tapi Allah berikan asbab kehadiran kita ni, anak kita, suami, isteri kita, adik-beradik kita, Allah berikan taufik dan hidayah, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran. Kitab Ulum Al-Quran karya Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali Ailis Matzin, diterbitkan oleh Pustaka Salam. Kuliah kita yang terakhir ialah pada 5 hari bulan 6 yang lalu, sebulan yang lalu. Kita berada pada muka surat 30-36. Apa yang telah kita bicarakan, telah kita bicarakan sebelum ini ialah konsep ulum Al-Quran, kemudian perbahasan perbezaan antara ulum Al-Quran, ilmu tafsir, usul tafsir kita bahaskan. Kemudian metod bagaimana Quran itu didokumentasi, bagaimana Quran itu didokumentasi. Kemudian kita melihat tahap bagaimana Quran itu didokumentasi pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Osman. Perbezaan pengumpulan zaman Nabi dengan zaman Abu Bakar, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Osman. Kemudian metod dokumentasi zaman Nabi, metod dokumentasi zaman Abu Bakar, dan juga metod dokumentasi zaman Osman. Kita habis dekat situ. Itu skop yang pertama. Malam ni kita tengok skop yang kedua, yang bawah itu. Skop yang kedua maksudnya penambahbaikan dalam resam Osmani. Apabila disebut tentang Quran itu, dia bermula pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Sayyidina Osman itu merupakan zaman perubahan yang besar dari sudut tulisan Al-Quran. Jadi kita nak tengok pada malam ini apa dia penambahbaikan dalam resam Osmani itu. Dalam resam Osmani zaman Nabi semua Quran itu diwahyukan kepada Nabi, sahabat dapat semua, tapi tidak ada dalam bentuk mushaf. Masing-masing sahabat ada. Zaman Abu Bakar baru dijadikan, dikumpul 30 juzuk, tetapi tak tersusun. Dia tak disebut sebagai mushaf lagi, disebut sebagai suhuf, sebab lampiran, tapi dilonggok pada satu tempat. Kemudian berlaku lagi dalam kalangan sahabat berbeza dari sudut bacaan. Berlaku pada zaman Sayyidina Osman, baru diselaraskan tulisan itu dengan lahjah Quraisy. Kalau kita tengok Quran itu mula turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lahjah Quraisy. Itu yang mula. Sebab Nabi itu dia Quraisy. Nabi Quraisy, Quran itu turun dengan lahjah Quraisy. Kemudian Nabi yang minta kepada Allah Taala tambah dengan lahjah yang lain, dialek yang lain. Allah benarkan dibaca dengan
lahjah-lahjah yang lain. Kemudian berakhir dengan berlaku khilaf dari sudut lahjah itu. Maka diselaraskan balik dengan lahjah Quraisy pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian ni baru dia masuk tajuk apa dia penambahbaikan resam Uthmani. Satu di sudut lahjah tadi tu. Lahjah tu satu aspek. Kemudian kita nak tengok resam Uthmani itu sendiri bagaimana alright, mari kata. Okey, kita tengok bab 1 tu. Atas tu penambahbaikan resam Uthmani, bab 1 ni konsep penambahbaikan resam Uthmani. Kita berhenti dekat situ. Okey, kata-kata pengarang dia kata, pada masa Khalifah Umar Al-Khattab tidak timbul permasalahan tentang Al-Quran. Hal itu kerana Al-Quran dianggap sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada perselisihan dalam kalangan sahabat. Zaman Sayyidina Umar dia tak berlaku, tidak ada isu besar. Zaman Abu Bakar isu besar berlaku, hafiz Quran mati, maka perlu dilonggok setempat. Jadi zaman Sayyidina Umar ni tak berlaku perluasan Islam. Hanya zaman Sayyidina Umar ini Quran itu di dalam riwayat disebutkan dia letak dalam masjid Nabi. Ada. Kemudian sahabat-sahabat ni salin, masing-masing salin buat salinan sendiri. Itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Tapi tak ada isu-isu besar. Justru tidak ada sebarang perkembangan baru berkaitan pendokumentasian Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Maksudnya Khalifah Umar Al-Khattab tak ada satu dokumentasi, satu kaedah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadikan Quran ini lebih cantik dari sudut tu tulisan dia. Tak ada. Sebab dia hanya apa yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu yang disalin. Selain melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar, iaitu meluaskan lagi misi untuk menyebarkan Islam dan merealisasikan Al-Quran pada wilayah-wilayah yang dikuasai. Maksudnya berzaman Sayyidina Umar berlaku perkembangan Islam, hanya yang diambil apa yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab lah seperti figure-figure besar, sahabat yang besar seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar dia mengarahkan Abdullah bin Mas'ud menjadi guru Al-Quran. Bukan setakat guru ngajar Quran, tapi ngajar tafsir, ngajar semua ilmu Al-Quran. Dia hantar ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud ni orang dah berumur lah, kan? Orang berumur, jadi dia hantar. Orang kata senior lah, dia hantar ke Kufah. Itu arahan daripada Umar Al-Khattab. Okey. Usaha yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman ialah menyalin naskah mushaf dalam jumlah yang banyak. Itu zaman Umar tadi. Kemudian disebut usaha yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman. Ini khalifah yang ketiga pula, ialah menyalin naskah mushaf. Jadi dibuat salinan. Yang ada pada zaman Abu Bakar tu dibuat salinan, disalin dalam jumlah yang banyak. Kemudian dikirimkan kepada daerah-daerah umat Islam bagi menetapkan piawai supaya perselisihan qiraat ni wajah bacaan dapat diatasi dan pertengkaran sesama umat Islam dihindarkan. So sebelum ni kita dah sebut zaman Uthman berlaku perbalahan dalam kalangan orang Islam. Jadi apa usaha yang dibuat? Ialah salin Quran itu, buat beberapa naskah. Itu yang Sayyidina Uthman dia kata, izakhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in minal Quran faktubu bi lughatil Quraisy fa innal Quran nuzila bi lughatihim. Uthman dia kata kepada para sahabat yang menyalin Quran tu, kalau kamu berkhilaf dengan Zaid bin Sabit pada sesuatu dalam Al-Quran, maka tulis dengan lahjah Quraisy. Kerana Quran itu diturunkan dengan lahjah Quraisy. Okey. Asalnya mushaf Uthmani tiada tanda baca. Okey. Mushaf Uthmani tiada tanda baca. Tanda baca tak ada, satu. Kemudian titik tak ada, dua. Baris-baris tak ada. So dalam pengarang ni dia letak 3 poin dekat situ. Mushaf Uthmani ni dia tak ada tanda baca. Tak ada tanda wakaf. Semua tanda-tanda tak ada. Titik tak ada, baris tak ada. Semua tak ada. Hal itu kerana semata-mata didasarkan pada pembawaan orang-orang Arab yang masih murni, sehingga tidak memerlukan baris dan titik.
So asalnya Quran itu dia memang tak ada baris dan juga tak ada tanda. Memang tak ada baris, tak ada titik, tanda-tanda semua tak ada. Itu asalnya. Namun demikian, dari sudut sejarah, bila pengkaji buat kajian, ada sebenarnya dalam kalangan Arab ni yang masing-masing dia letak tanda-tanda sendiri. Tulisan Arab tu asal dia sebab dia baru. Zaman Nabi tu kan baru belajar, baru membaca, ngapal dia orang kuat dah, memang jadi ngapal. Tapi dari sudut menulis ni kurang, menulis membaca tu kurang. Jadi peringkat asalnya tulisan Arab tu tak ada baris, memang tak ada titik. Namun demikian ada juga orang Arab ni yang dia letak tanda, tapi masing-masing letak tanda sendiri. Yang itu menyebabkan ada kalam-kalam seperti kalam Abdullah bin Mas'ud, dia kata jaridul Quran. Dia kata Quran ini jangan diletak sebarang tanda, sebab asalnya begitu. Jadi dia takut ada sahabat, orang ini letak tanda gini, orang ini letak tanda gini, orang ini letak tanda gini. Masing-masing letak tanda supaya dia sendiri mudah nak baca. Kan? Mungkin tanda tu subjektif, letak tanda baris ke, titik ke, letak tanda bintang ke, letak tanda bulan ke, itu terpulang masing-masing. Tapi ada dari sudut sejarah berlaku. Tapi standard asalnya memang tak ada. Jadi keluar kalam-kalam para sahabat ni, kata jaridul Quran. Quran ni memang tak ada tanda. Jadi jangan siapa-siapa pandai-pandai letak tanda. Gitu. Okey. Ketika Islam tersebar luas semenanjung tanah Arab dan bahasa Arab mulai mengalami kerosakan, iaitu ekoran percampuran dengan bukan Arab, maka para penguasa mengambil inisiatif perlu ada penambahbaikan penulisan mushaf yang dapat membantu pembacaan Al-Quran yang sempurna. Jadi bila dah banyak orang bukan Arab ni yang masuk Islam, mereka ni nak membaca Quran, maka dah bercampur dah. Bukan pure Arab. Jadi dia nak sebut tu dah tak boleh sebut dengan betul dah. Kan, bacaan dia dah tak betul. Macam kita lah, kalau kita ni tak belajar bahasa Inggeris, bahasa Inggeris dia meja daripada kita sebut apa? Disebut table kan, meja table. Tapi kalau ejaan dia table. Kalau kita tak belajar bahasa Inggeris, kita baca apa? Tabler ke tabler kan? Dia jadi tabler ataupun tabler kan? Kalau kita tak belajar bahasa Inggeris kan? Kan, nak pronounce dia macam mana? Begitulah apabila ada jam bukan Arab belajar Quran, masuk Islam dia tak reti, maka tu berlaku macam itu, kesalahan begitu. Okey, justeru penambahbaikan resam Osmani berlangsung secara berperingkat. Penambahbaikan dia resam, tulisan, resam maksudnya tu tulisan. Osmani dinisbahkan kepada Sayyidina Osman. Jadi berlangsung secara berperingkat. Antaranya ialah, dia kata pengarang dia bawakan beberapa poin sini. Yang pertama dia kata pada mulanya nuqat maksudnya tanda. Nuqat bermaksud tanda. Tanda-tanda nuqat. Nuqat jamak pada nuqat. Pada mulanya nuqat berupa titik pada huruf sebagai tanda bacaan telah dilakukan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Mula-mula tanda nuqat ni disebut tanda. Tanda yang berupa titik, tanda dalam bentuk titik pada huruf tu dia letak titik sebagai tanda bacaan. Yang pertama dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali zaman Bani Umayyah lah. Bani Umayyah yang pertama. Dia kata, apa yang dibuat dekat sini, dia kata Fathah ni bagi atas. Bagi atas dia panggil Fathah. Fathah berupa satu titik di atas awal huruf. Maksudnya huruf, kalau kita katakan huruf alif bagi atas, maka dia akan letak satu titik atas alif. Gitu kan. Fathah berupa satu titik atas. Kemudian dhammah ni baris depan. Baris depan dhammah. Baris depan berupa satu titik di atas akhir huruf. Maksudnya huruf alif sebelah depan dia tu dia letak satu titik dekat tengah. Itu tanda dhammah, baris depan. Okey. Kemudian yang C pula kasrah. Kasrah ni baris bawah. Kasrah berupa satu titik di bawah awal huruf. Jadi kalau baris bawah dia letak satu titik di bawah. Dan titik yang diletak oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ni adalah titik yang berwarna merah. Dia bukan letak nama hitam. Quran yang katakan rasam Osmani tak ada baris titik, dia warna hitam semua, full hitam. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali mula dia tak nak buat
kemudian dah dipujuk, dia letak orang tepi jalan, dibacakan ayat Quran dengan salah, akhirnya dia setuju untuk letak tanda, dan dia ambil satu baldi, dia panggil kan beberapa orang daripada kaum yang pandai dari sudut menanda ni, dia letakkan tanda, letak tanda warna merah, titik mewakili baris. So ada baris atas, titik atas merah, bawah merah, dan juga di tengah huruf, menunjukkan fathah, dhammah dan juga kasrah. Itu yang pertama. Okey, kemudian dia masuk yang kedua, kata pengarang ni, kemudian terjadi perubahan penentuan harakat atau tanda baris juga tanwin. Dia kata ada harakat baris atau tanda baris dan juga tanwin. Tanwin yang macam kepala sin tu kan, tanda tanwin daripada huruf yang sama sudut tulisan, seperti huruf ba, huruf ta, sa, jim, ha, kha. Ia dilakukan oleh Yahya bin Ibnu Ya'mur dan Nas bin Asim. Ini dikatakan, ini selepas zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, dia berlaku pada khalifah Bani Umayyah yang kelima, dibuatlah penambahbaikan dari sudut dari sudut titik huruf. Tadi sudut baris, ni masuk titik huruf, bezakan antara ba, ta, sa, jim, ha, kha. Siapa yang buat tu? Ialah Yahya bin Ya'mur dan juga Nas bin Asim, ikut pendapat ni. Jadi dia kata fathah dengan tanda sempang di atas huruf. Fathah baris atas itu dia letakkan tanda sempang. Dhammah dengan waw kecil. Waw kecil ni di atas. Kemudian tanwin dengan dua tanda yang serupa, dua baris. Okey. Ini yang kedua. Kemudian seterusnya, saya rasa yang kedua ni, yang pengarang ni dia buat, yang kedua ni ialah dari sudut penentuan harakat baris atau tanda harakat atau tanda baris, juga tanwin daripada huruf yang sama seperti sudut tulisan ba, ta, sa, jim. Dia zaman Yahya bin Ya'mur, Nas bin Asim ni dia sudut titik, dia bukan sudut baris. Dia sudut titik, sudut titik. Baris yang pertama tadi tu Abul Aswad Ad-Du'ali, cuma bentuk baris itu baris dalam bentuk titik. Yang kedua tu memang titik bagi setiap huruf. Huruf yang mu'jam dengan muhmal, huruf yang bertitik dengan tidak bertitik. Okey. Kemudian yang ketiga, seterusnya beberapa perubahan demi menyempurnakan usaha yang telah dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, Yahya bin Ya'mur serta Nas bin Asim, di mana ia dilakukan pula oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dia meninggal 170 Hijrah. Dia yang meletakkan tanda, dia kata sini tanda huruf Hamzah. Hamzah. Huruf Hamzah ni dia tak ada. Sebenarnya dalam Quran ni tak ada huruf Hamzah. Huruf Hamzah ni Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang buat. Kan? Tak ada huruf Hamzah. Kan kita ada Hamzah alif, Hamzah atas, bawah, di tengah, di hujung kan. Semua tak ada. Khalil bin Ahmad yang letak. Dia letak sebab apa? Supaya mudah orang nak baca. Ada orang susah nak baca. Jadi Hamzah tu yang letak oleh Khalil bin Ahmad. Dan Hamzah tu ambil daripada kepala Ain. Kan dia Ain, kepala dia tu, tu dikatakan Hamzah dia kata. Kemudian juga Khalil bin Ahmad dia meletakkan tasydid, sabdu lah, tanda-tanda sabdu. Dan sebenarnya zaman Khalil bin Ahmad ni kebanyakan tanda-tanda pada Quran yang mana baris yang dalam bentuk titik itu semua diharmonikan, dimurnikan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Cuma dia daripada titik dia jadi baris tegak dulu, tegak atas, tegak bawah, kemudian dia jadi miring, jadi sengit dia dah. Pada dasarnya ulama berselisih pendapat tentang usaha penambahbaikan rasam Utsmani. Hal itu kerana khawatir akan terjadi penambahan dalam Al-Quran. Pada peringkat mula lah, ulama bukan semua setuju. Ada yang setuju, ada tak setuju. Sebab takut berlaku penambahan huruf baris pada ayat Quran ni. Namun begitu, jumhur ulama menerima usaha penambahbaikan rasam Utsmani, seperti usaha peletakan titik diharuskan. Hal tersebut kerana titik tidak mempunyai bentuk yang boleh merosakkan atau mencampur adukkan antara Al-Quran dengan bukan Al-Quran, di mana titik hanya merupakan petunjuk
sebuah huruf yang dibaca untuk mempermudahkan pembacaan. Contohnya, bila ada satu rumah, kita nak baca ya ke, nak baca ta ke, nak baca nun ke, nak baca tha ke, kan? Jadi payah. Jadi bila ada titik itu, kita boleh bezakan antara fa, qaf, kan? Itu. Okey. Antara lain Imam An-Nawawi ada mengatakan pemberian titik dan syakal, syakal ni tanda baris lah, pada mushaf dianjurkan, dibolehkan. Kalau kita buka kitab Imam Nawawi, kitab Syarah Muhazzab, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ini disebutkan begitu. Pemberian titik baris-baris ni syakal pada mushaf dibolehkan, kata. Kerana ia dapat menjaga mushaf daripada kesalahan dan penyimpangan dalam pembacaan. Okey. Okey, kita masuk habis bab 1 tu, masuk bab yang kedua pula. Dia kata penyempurnaan rasam Osmani. Apa dia kata? Penulisan Al-Quran peringkat awal belum diberi tanda-tanda perbezaan huruf berupa titik-titik seperti titik 1, 2 dan 3, sama ada di atas ataupun di bawah huruf. Itu peringkat awal. Selain itu, pada peringkat awal juga Al-Quran belum ada syakal, tanda-tanda, semua tanda baris, atas, bawah, tanwin, atau tanda bunyi pun tak ada, seperti fathah, kasrah, dhammah, sukun dan lainnya. Tak ada. Seterusnya lagi, pada awalnya Al-Quran juga tanpa pemisah satu ayat dengan ayat yang lainnya. Antara satu ayat dengan ayat lain, dia tak ada pemisah, tak ada tanda waqaf. Terus saja peringkat awal dia. Dan lain-lain tanda baca seperti yang telah sempurna dalam mushaf Al-Quran yang ada sekarang. Dulu peringkat awal tak ada. Dia habis satu ayat, dia sambung aja. Kalau macam kita bahasa Melayu, tulis satu ayat, kita ada koma berfungsi untuk dari sudut intonasi kita, kan. Bila ada koma tu, intonasi dia beza sikit, kan. Kemudian kita ada titik, noktah kat ujung, kan, maksud berhenti, ambil ayat baru. Itu kalau dalam tulisan kita, kan, ada fungsi koma, ada fungsi titik. Quran ni asalnya tak ada, kan. Dan pada peringkat mula tu, ulama dia letak ada tanda 3 titik. Habis satu ayat dia letak 3 titik. Habis satu ayat dia tak ada nombor pun tak ada. Hanya habis satu ayat letak 1 titik. Kemudian ada tanda satu ayat satu, setiap 5 ayat dia letak 1 bunga. Setiap 5 ayat letak 1 bunga. Itu asal dulu. Kemudian ada yang mushaf tulis setiap 10 ayat dia letak satu bunga. Setiap 10 ayat dia letak satu bunga, gitu. Tapi maksudnya dia terus saja, tak ada koma dan sebagainya. Oleh itu, cara penulisan Al-Quran peringkat awal tersebut seperti tanpa titik serta syakal membuka ruang dan kemungkinan tercetusnya bermacam jenis bacaan yang berkembang di berbagai kota dan negeri yang berlainan dialek juga bahasa. Sehubungan itu juga umat Islam semakin berkembang dan mereka banyak bergaul dengan bukan Arab. Akhirnya bahasa bukan Arab mulai merosakkan keaslian bahasa Arab sehingga ramai orang terkeliru membaca lafaz Al-Quran dengan huruf-hurufnya. Jadi bila ramai orang masuk Islam yang bukan Arab ni, dia belajar, dah mula berlaku kesilapan. Kita lah, kalau tak pernah belajar pegang Quran, memang boleh berlaku kesilapan. Tambah pula kita tak ada guru, kan. Okey. Justru sekitar tahun 65 Hijrah atau lebih kurang 40 tahun selepas penulisan mushaf Osmani, tampil ulama dan pembesar dengan inisiatif baharu untuk memelihara umat Islam daripada kekeliruan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Sebagai contoh, mereka berusaha memikirkan tanda-tanda tertentu yang dapat membantu dan memelihara pembacaan Al-Quran yang sebenar. Selaras dengan perkembangan tersebut, usaha penambahbaikan atau perbaikan bentuk penulisan tidak terjadi sekaligus, tetapi secara beransur-ansur dari generasi ke generasi hingga mencapai puncaknya pada akhir abad ke-3 Hijrah. So 200-300 Hijrah tu baru nampak penulisan Al-Quran tu sempurna. Dan kota-kota Islam, dia ada 5 kota Islam yang besar pada ketika itu. Daripada Madinah ada Mekah, Basrah, Kufah, Syam, dan juga Kufah, Syam, Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Ada 5 kota besar. Jadi setiap negara-negara Islam ni masing-masing dia ada ulama dia, ada pakar dia, masing-masing tulis sendiri dan masing-masing letak pendekatan yang berbeza. Okey.
Di samping itu, ulama berselisih pendapat tentang usaha pertama yang dicurahkan untuk perbaikan cara membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran itu, di mana ramai ulama berpendapat bahawa peletakan batu asas yang melakukan usaha itu ialah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Ini dia letakkan. Siapa orang yang mula-mula yang meletakkan tanda-tanda pada Quran itu? So ulama berbeza pendapat. So kaul yang paling kuat mengatakan ialah Abu Aswad Ad-Du'ali, dia kata. Erti kata lain, hakikatnya Abul Aswad Ad-Du'ali dikenali kerana beliau adalah orang pertama yang meletakkan kaedah tata bahasa Arab atas perintah Ali bin Abi Talib. Ali bin, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Jadi dia ni Abul Aswad Ad-Du'ali ni, dia rapat dengan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ni minta Abul Aswad Ad-Du'ali seorang pakar dan bidang bahasa, i'rabnya, nahwunya, minta Abul Aswad Ad-Du'ali menulis tentang i'rab Quran, tentang lafaz-lafaz Quran, tapi belum letak tanda lagi. Tanda ni kemudian. Maksudnya Sayyidina Ali tu dah suruh dah Abul Aswad Ad-Du'ali. Bila Sayyidina Ali meninggal dunia, zaman Khalifah Umayyah, itu baru mula, kata. Konteks selanjutnya disebut juga nama 3 orang tokoh selainnya, iaitu Hasan Al-Basri, Yahya bin Ya'mur dan Nas bin Asim Al-Laythi. Kalangan mereka yang terlibat dengan penambahbaikan Al-Quran dan juga Rasam Utsmani itu dari sudut titik, huruf-huruf. Oleh demikian, penemuan cara penulisan Al-Quran dengan huruf-huruf bertitik, baris, tanwin dan lainnya merupakan lanjutan daripada usaha Abul Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali dia meletakkan titik warna merah sebagai baris tu. So zaman selepas itu dikemas kini, diberikan tanda-tanda yang lain supaya lebih cantik lagi. Hal itu kerana menurut riwayat yang kukuh, Abul Aswad Ad-Du'ali dikira sebagai peletak batu asas atau pelopor dalam hal ini, manakala orang lain dikira mempunyai usaha lain sekaligus meneruskan usaha yang dicurahkannya dalam penambahbaikan cara pembacaan Al-Quran tersebut. Seterusnya selepas itu berlaku perubahan penentuan dengan mengambil berbagai macam bentuk ke arah penambahbaikan selanjutnya. Sebagai contoh, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat beberapa perubahan syakal. Syakal ni disebut tanda-tanda baris ataupun disebut harakat, syakal. Iaitu dia kata, ni zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia buat fathah adalah dengan tanda sempang di atas huruf. Dia letakkan sempang, macam kita bukan baris dia alif tegak, tapi dia sempang, dia sengit sikit, gitu. Kemudian kasrah berupa sempang di bawah huruf. Kasrah tu dia letak macam alif tapi sengit sikit. Dia tak jadi macam sekarang lagi. Itu Khalil bin Ahmad. Dhammah dia letakkan waw kecil. Waw kecil baris, tanda dhammah, dia kata. Atas huruf, dia kata. Tanwin dengan tambahan tanda yang serupa. Maksudnya kalau tanwin 2 baris, 1 sempang, dia tak lagi 1 sempang, jadi dua sempang, itu tanwin. Okey. Pada akhir abad ketiga Hijrah, cara penulisan mushaf sudah mendekati kesempurnaan. Dia kata 300 Hijrah ni dah maksudnya semakin cantik lah penambahbaikan, orang dah makin mudah nak baca. Bahkan penulisan sudah mencapai pada puncak keindahannya. 300 Hijrah, masuk batu Hijrah tu orang kata dah cantik dah, mudah dah orang nak baca. Erti kata lain, ulama berlumba menulis mushaf dengan khat atau tulisan seindah mungkin dan menemukan tanda-tanda khas khusus. Begitu juga dalam hal menciptakan tanda baca yang istimewa. Dia kata, okey. Contoh dia kata, memberikan huruf musyaddadah atau bertasydid dengan membubuhkan tanda setengah lingkaran di atasnya. So kalau huruf yang musyaddadah, maksudnya 2 huruf yang sama, yang tasydid, ada huruf yang sama, dia letakkan tanda setengah lingkaran. Dia letakkan lingkar tu satu setengah lingkaran, nak tunjuk bahawa huruf ni ada huruf yang sama, musyaddadah, yang bertasydid. Okey, maksudnya 2 huruf yang sama. Jadi dia buatkan satu lingkaran gitu, dia kata. Kemudian yang kedua dia kata membuat tanda alif wasal, ataupun hamzah wasal. Huruf sad kan? Huruf sad dia ambil kepala sad itu. Dia kata alif wasal, dia kata. Iaitu huruf alif di depan penghubung depan nama benda dan tidak dibaca. Dia ada. Kalau alif tu atas tu kita dia tengok kepala sad. Itu disebut hamzah wasal. Iaitu dengan membubuhkan garis
tarik di atas dan di tengah sesuai dengan harakat atau bunyi suara huruf sebelumnya, fathah, kasrah dan juga dhammah. So pada huruf alif tu, kalau di depan huruf, di depan perkataan, maka dia ni bergantung pada huruf perkataan sebelum dia, sama ada dia ni nak bagi atas, bawah ataupun depan. So dia letak tanda. Okey. Secara bertahap pula ulama meletakkan nama-nama surah. Itu sudut tanda begitu tadi. Kemudian dari sudut nama-nama surah ulama letakkan secara bertahap, dan bilangan-bilangan ayat dan rumus-rumus yang menunjukkan kepala ayat dan tanda-tanda waqaf atau berhenti. Antaranya ialah tanda waqaf lazim. Tanda waqaf lazim baru sedikit diletakkan tanda waqaf lazim, diletakkan mim kan, mim tanda waqaf lazim. Kemudian waqaf mamnu, sekarang ni tak ada dah, mushaf sekarang ni waqaf mamnu dia letak lam alif, sekarang ni tak ada dah tanda lam alif tu. Kemudian waqaf jaiz, yang boleh waqaf atau tidak, dia letakkan huruf jim. Kemudian waqaf jaiz tetapi wasalnya lebih utama, dia letakkan saf lam ya sili wasal aula. Kemudian waqaf jaiz juga tetapi waqafnya lebih utama, dia letak qili qaf lam ya waqaf aula. Jadi dari sudut penandaan waqaf ibtida' ni, waqaf lah, penandaan waqaf ni dia ada satu disiplin ilmu pula berkaitan dengan waqaf. Waqaf ni ada pula ulama-ulama dia, macam Sajawandi, Manarul Huda, Al-Ashmuni, macam Ad-Dani, ada banyaklah ulama-ulama yang menulis bagaimana kaedah kita nak menentukan tempat waqaf satu. Kemudian rumus-rumus waqaf tu pula berbeza-beza, ada mazhab-mazhab dia. Mazhab ni letak ini, mazhab ni letak ini, mazhab ini letak ini, kan? Ada mazhab, contohnya mazhab yang dia letak huruf ta je. Satu Quran tu dia huruf ta je, waqaf dia ta je, mana tayyib, mana tayyib ta je, semua pada mula sampai habis. Tu. Tapi yang kalau macam yang kita pakai kat Malaysia ni, kita berkiblatkan kepada Masah Madinah. Masah Madinah ni dia ada beberapa tanda. Contohnya dia tulis kat sini ada mim waqaf lazim, dia ada sili wasal aula, dia ada qili waqaf aula, dia ada jim jaiz. Lam alif dulu ada, sekarang cetakan yang ketiga Mujamak Malifat ni tak ada. Dan kita kat Malaysia ni pun dari sudut Kementerian Dalam Negeri pun kita dah prefer kepada syarikat kalau nak terbitkan buang lam alif. Sebab lam alif ni dia ada tempat-tempat dia mengelirukan. Kalau sebelah Indonesia dia masih pakai lagi tanda waqaf lam alif itu. Sebab benda ni merupakan ijtihad para ulama. Mujamak Malifat dengan Madinah tu dia ada lajnah tafsir Quran dia kat situ. Mereka ni bila turun masuk lajnah yang baru, orang yang baru naik, dia adalah ijtihad dia yang baru kan. So berlaku perubahan gitu. Kemudian yang dia kata pembuatan tanda juzuk. Juzuk ni kan, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Tanda hizib dekat tepi tu, dan penyempurnaan lah lainnya. So semua ni dia berperingkat-peringkat. Dan banyak berlaku ketika zaman Osmaniyah. Zaman Uthmaniyah itulah yang banyak berkembang di sudut tanda-tanda, sebab dia ratus tahun dia pegang kerajaan Islam pada ketika itu sehingga kan Quran yang pertama dalam bentuk cetakan, Quran yang pertama bercetak tu zaman Khalifah Uthmaniyah. Sebelum tu semua jenis makhtutat, jenis tulis dengan tangan, tulis. Cetakan yang pertama tu kat Petersburg, dekat sebelah Rusia sana tu dengan pada zaman Uthmaniyah. Tu ada cerita tangan kena potong lah, berlaku ulama setuju, ulama tak setuju kan, kesalahan dari sudut tulisan. Itu sejarah cetakan Quran dia. Konteks selanjutnya terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini, iaitu dia kata bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam Asim, di mana ia paling banyak diamalkan di negara Islam. Itu memang kita tahulah bacaan kita yang biasa paling banyak riwayat Hafs daripada Imam Asim. Satu. Yang kedua, bacaan mengikut riwayat Warsh. Kalau Warsh pula dari Imam Nafi', ianya banyak diamalkan di negara Afrika, di sebelah Afrika disebutkan. Warsh ni dibaca banyak wajah taklil lah, wadduha saja, macam orang botol lah, orang botol kan, dibaca dengan riwayat Warsh, cara sebutan dia. Okey. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi',
ia banyak diamalkan di negara Asia Tengah. Qaulun ni banyak juga bentuk bacaan dia. Qaulun ni dari wajah sila, alaihimu tu wajah baik qaulun. Lepas tu dia baca banyak qas, banyak 4 harakat, 2 harakat bentuk bacaan dia. Kemudian yang keempat disebut sini bacaan mengikut riwayat Ad-Duri dari Imam Abu Amr Al-Basri, itu banyak diamalkan di Sudan. Dia ada idgham kabir, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki kan. Dia masuk huruf yang sama dia sekali, yang hampir sama, yang sejenis, yang takarrub, ada tajannus kan. Dua jenis itu dia sekalikan. Itu riwayat Ad-Duri. Justru setelah daerah Islam semakin meluas dan banyak bangsa bukan Arab memeluk Islam, maka timbul kesulitan membaca Al-Quran yang tanpa titik huruf dan tanpa tanda baca. Tu berlaku perkembangan tanda baca itu supaya mudah dibaca. Kita baca hari ni Quran kita riwayat Hafs, jadi tanda baca tu dia meraihkan riwayat kita yang kita baca. Kalau tuan-tuan pergi tengok Quran yang riwayat Warsh, lain tanda baca dia. Sebab tanda baca dia tu meraihkan bentuk wajah bacaan yang dibaca dia. Oleh itu timbullah usaha memberi tanda baca. Secara umumnya usaha tersebut dipelopori oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang tabi'in zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan inilah yang bagi arahan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali supaya letak baris pada ayat-ayat Quran. I'rab dia salah pada itu. Di mana beliau mengambil inisiatif memberi tanda titik dalam Al-Quran dengan warna atau dakwat yang berbeza dengan tulisan Al-Quran. Iaitu dia kata titik yang diletakkan di atas huruf menandakan baris fathah, iaitu untuk bunyi A, dia kata ba kan, di atas dia kata. Titik di bawah menandakan kasrah, iaitu untuk bunyi I. Letak satu titik warna merah I. Okey. Titik di sebelah kiri menandakan baris dhammah, iaitu untuk bunyi U. U letak warna merah selepas huruf U. Okey. Titik dua titik menandakan tanwin. Dia nama titik tapi dia baris. Untuk tanda tanwin, iaitu untuk bunyi nun yang mati, an, in, un kan. Okey. Usaha penambahbaikan tulisan Al-Quran selanjutnya dilakukan oleh Nas bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, iaitu dengan menambahkan titik pada huruf-huruf Al-Quran, di mana titik tersebut bertujuan untuk membezakan antara huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf ya, dia kata. Okey. Proses penambahbaikan tanda-tanda Al-Quran diteruskan lagi pada zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah. Ia dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang saya katakan meninggal 1170. Dia perkembangan tu dia berlaku dekat negara-negara Islam yang besar. Bani Umayyah, dekat Bani Abbasiyah, dia kata. Okey, di mana beliau telah membuat sedikit pengubah suaian terhadap tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa dia buat? Untuk itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi diambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang baru. Apa dia buat ni? Dia kata huruf waw kecil di atas untuk tanda dhammah. Tadi titik tadi kan, Khalil bin Ahmad dia letakkan titik warna merah diubah kepada huruf waw kecil, tanda sebagai dhammah. Alif kecil di atas huruf, tanda fathah. Kemudian alif kecil di bawah sebagai tanda kasrah, bagi bawah. Kemudian diambil kepala huruf sin, kepala dia yang dua tu, yang lengkung dua tu untuk tanda syaddah, syiddah gitu. Kemudian kepala huruf ha dia bulat kan. Tu kepala dia tu untuk tanda sukun, tanda sukun atau tanda mati dia kata. Kemudian kepala ain, kepada huruf ain tu, kepala tu untuk huruf hamzah. Itu Khalid bin Ahmad yang buat kerja. So bayangkan 170 hijrah tu baru ada tanda-tanda tersebut dia. Kemudian tanda-tanda ini dipermudahkan, dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang. Perkembangan selanjutnya muncul beberapa jenis tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama, juga muncul berbagai macam disiplin ilmu untuk membaca dan membahaskan Al-Quran. Okey, situ. Kemudian lagi satu angle saya nak sebut dari sudut mazhab. Mazhab tanda ni. Saya ni dia pergi kepada tanda. Tanda ni pun dia ada beberapa mazhab yang besar. Dia ada mazhab disebut mazhab Masyariqah, ada mazhab Maghribah, dan juga ada mazhab Andalus. Andalus ni macam tak besar sangat. Mazhab Masyariqah yang kita pakai,
Tanda mati. Kalau tuan-tuan tengok pada Quran, alamat sukun mati dia bukan bulat, dia separuh je, diambil daripada ada. Macam ni disebut tadi daripada huruf ha. Kalau ha dia jadi bulat betul, tanda mati. Sebenarnya tak. Kita yang kita pakai mazhab masyariqah, dia bukan huruf ambil ha, dia ambil daripada huruf kepala huruf kha. Kha kan gitu. Tengok mati Quran dia pun tak buat bulat pada resam, pada mushaf masyariqah. Kalau tuan-tuan tengok mushaf yang berada dekat sebelah maghribi sana, Tunis, situ mazhabnya mazhab maghribah. Tanda mati dia membulat betul, bulat. Okey. Macam kita punya tanda mati dia tak bulat, dia separuh je kan. Ulama kata ambil pada huruf kha, ada kata huruf ha, ada pula kata daripada huruf dal. Adalah beberapa pandangan ulama yang nak menentukan tanda dia ambil itu. Supaya contoh lagi huruf fa. Fa kita titik satu di atas. Itu mazhab masyariqah. Maghribah fa dia tak ada titik. Dia titik huruf fa, titik dia satu dekat bawah. Kan? Okey. Huruf qaf kita dua titik. Qaf ada dua titik. Tapi mazhab maghribah huruf qaf dia satu titik. Kan? Kalau Quran tu dia jadi Fur'an. Kan? Kalau baca, kalau kita ni salah baca lah. Kau tengok dia tulis bukan Al-Quran Al-Karim, tapi kalau kita tengok kita baca Al-Fur'an Al-Karim kan. Tu maksudnya ditulis dengan tanda itu, tanda ulama-ulama maghribah, bukan masyariqah. Huruf nun kita titik satu atas kan. Dia orang nun tak ada titik. Kalau ujung tu memang tak ada titik semua. Huruf ya kita punya gini kan, gitu. Ya dia tarik ke belakang. Dah ada beberapa tanda. Hamzah, tanda alif, hamzah wasal semua ada perbezaan. Itu mazhab dia. Mazhab masyariqah maghribah, mazhab yang besar dia tanda-tanda Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran sebelah sana tu, bila baca tu rasa macam lain macam sikit, macam nak baca dia. Okey, habis tajuk tu. Kita tengok skop yang ketiga pula. Dia kata kepentingan menjaga Al-Quran. Apa dia kepentingan menjaga Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penyempurnaan kitab-kitab samawi sebelumnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia serta pembeza antara yang hak dan juga yang batil. Itu dia perlunya. Tanda-tanda Al-Quran itu perlu baik, tepat, jelas, dan yang pentingnya orang baca tu dia boleh baca dengan betul. Biar ada tanda-tanda yang jelas, kata. Okey, kemudian dibuat tajuk ini kesan buruk Al-Quran tidak dikumpulkan. Apa pula akan berlaku kalau Quran ini tidak dikumpulkan? Banyak keburukan yang berlaku sekiranya pembukuan Al-Quran tidak diusahakan. Contohnya dia kata, usaha zaman Khalifah Abu Bakar dan Osman tersebut. Justru antara keburukan kiranya ia tidak dikumpulkan dan tidak dibukukan ialah, yang pertama dia kata, Al-Quran akan hilang. Maksudnya kalau tak dibukukan, tak dijadikan dalam bentuk mushaf yang betul. Sebab Nabi tak bagi arahan suruh tulis dalam satu mushaf. Para sahabat semua tak berani buat. Dia kata ni benda bid'ah, kumpul Quran jadi mushaf ni benda bid'ah kan. Tu. Okey. Al-Quran akan hilang, dia kata. Seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan, ia akan hilang. Hal itu kerana ayat-ayat Al-Quran berada dalam keadaan terpisah-pisah. Sebagai contohnya ekoran kematian para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar, iaitu ketika peperangan Al-Yamamah untuk memerangi golongan murtad dan enggan membayar zakat juga yang mengaku menjadi Nabi. Jadi kalau dibiarkan mati para hafaz ni, Quran pun hilang sama. Oleh itu Umar Al-Khattab mencadangkan supaya Al-Quran dikumpulkan dan ditulis semula agar mudah generasi kemudian merujuk dan membacanya. Bermula detik itu Al-Quran dikumpulkan dan ditulis semula. Semula pada zaman Abu Bakar tu dilonggokkan supaya dia jadi kerajaan punya, maksud macam mushaf suhuf ke kerajaan yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, kata pengarang, dia kata kalau kesan buruk, dia kata apa akan berlaku
perselisihan kaedah bacaan. Apa dia? Keburukan lain ialah akan berlakunya perselisihan dalam kaedah pembacaan Al-Quran serta perpecahan umat Islam, di mana pada zaman pemerintahan Khalifah Osman, Islam telah tersebar luas hingga ke Afrika di barat dan Azerbaijan di timur. Dia kata konteks tersebut, umat Islam yang bertaburan di merata pelosok negeri membaca Al-Quran mengikut bacaan sahabat yang mengajar mereka. Oleh itu, bacaan satu tempat dengan tempat yang lain adalah berbeza, ekoran berlainan guru yang mengajarnya. Sebab bila berkembang tu masing-masing tok guru ni dengan bacaan yang diambil daripada Nabi lah, dengan wajah qiraat yang berbeza. So dia akan berbeza dari sudut wajah qiraat dia. Sebagai contoh, dia kata penduduk Syam, orang Syam ni sebelah sana lah, sebelah Syam sana, membaca Al-Quran mengikut bacaan Ibnu Mas'ud. Dia kata penduduk Syam membaca Al-Quran mengikut bacaan Ibnu Mas'ud, manakala tempat lain membaca mengikut bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Ini sebagai contoh lah. Satu tempat tu baca dengan Abdullah bin Mas'ud, tempat lain baca dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Ibnu Mas'ud ni biasanya dia sebelah Kufah, mungkin sebelah Syam juga dia ada. Justru masing-masing mengatakan bacaannya sahaja yang betul dan menyalahkan bacaan yang lain. Hal ini berlarutan hingga sampai ke satu tahap yang menimbulkan persengketaan yang hampir-hampir mencetuskan pergaduhan sesama Muslim. So itu berlaku sampai peringkat kafir mengkafir dalam kalangan orang Islam. Disebabkan apa? Berbeza bentuk wajah bacaan tersebut. Dalam sewaktu belum lagi azan.
Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okey, kita sambung sikit. So ada beberapa aspek yang diketengahkan oleh pengarang ni. Apa kesan buruk kalau Quran itu tidak dikumpul? Sebab arahan daripada Nabi tak ada supaya Quran itu dikumpul satu tempat. Jadi dikatakan satu, dia kata Quran itu akan hilang. Quran itu akan hilang berdasarkan apa? Berdasarkan kisah yang berlaku pada zaman Abu Bakar, ramai penghafal Quran yang mati. Satu. Yang kedua, dia kata perselisihan kaedah bacaan. Orang berselisih pula kalau Quran tak dikumpul, ditulis dengan elok. Sebab apa dia kata? Sebab tok guru yang ajar Quran ini masing-masing dia ajar berdasarkan bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu membaca ada sanad, tetapi lahjah yang berbeza, dialek yang berbeza, menyebabkan perbalahan itu sampai hampir kafir mengkafir. Ngata yang ni kata tok guru dia bagus, yang ni kata tok guru dia bagus kan. So macam kita hari ni lah kalau belajar tajwid, ni ada tok guru dia begini, yang ni tok guru ni kata furjah dia kena rapat, ini dia kata furjah tak ada, ni kena buka sikit lah kan, jenis ikhfa syafawi kan, iqlab kan, jadi isu berdasarkan pada tok guru yang berbeza-beza kan. Okey, itu bahaya dia. Kalau konteks sekarang lah, kalau zaman Khalifah Osman bin Affan tu memang perkataan itu yang berbeza. Dia kata hakikatnya semua sahabat menerima Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 jenis bacaan. 7 ini dikatakan sama'ah ahruf, dengan 7 huruf. 7 huruf tu kita dah bincang, dia terlalu banyak. Ulama disebut sampai tafsiran ada 40 tafsiran. Katakan 7 itu ada kata sudut qiraat lah, wajah lah, dari sudut bahasa lah, itu sudut dialek lah kan, subjektif dikatakan 7 itu. Namun apabila mereka mengajar, mereka hanya mengajar satu jenis bacaan sahaja. Justru terdapat perbezaan bacaan pada tempat-tempat tertentu. Jadi walaupun hadis Nabi unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu, Quran tu turun dengan 7 huruf, maka baca mana-mana wajah bacaan yang mudah bagi kamu. Tapi apabila seorang tu baca, dia akan baca satu wajah bacaan dia berdasarkan tok guru dia. Orang ini pula ambil daripada tok guru dia kan. Jadi ini bila jumpa ni dia bertembung kan. Yang ni dok angkat tok guru dia, yang ni dok angkat tok guru dia kan. Benda tu kita faham. Sejarah tu daripada dulu dah berlaku sampai peringkat kafir mengkafir dia kata kan. Alright. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga kata pengarang ni, dia kata tidak tertib dan kekeliruan. Tidak tertib dan kekeliruan. Apa dia? Sekiranya pengumpulan dan penulisan Al-Quran tidak berlaku, tak ada dikumpulkan Quran ini, penulisan Al-Quran pun tak berlaku kan, kemungkinan surah-surah dan ayat-ayat berada dalam keadaan yang tidak tersusun dan juga bercelaru. Sebab apa? Sebab bila Nabi wafat, Quran dah sempurna, wahyu dah sempurna, tapi dia tak ada lagi tersusun macam kita. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran tersusun dari sudut susunan surah dia. Sebab susunan surah tu ada yang tauqifi, ada juga ijtihad para ulama. Satu. Kemudian dia susunan ayat memang betul semua, tapi boleh aja berlaku kesilapan kalau tak ada satu inisiatif di peringkat kerajaan yang dibuat. Macam itu kerajaan Abu Bakar ambil satu, kerajaan Saidina Osman bin Affan buat penyelarasan, selaraskan surah dia, bentuk lahjah dia Quraisy, so jadi selaras. Maka tak berlakulah dari sudut tertib dan kekeliruan ayat itu berlaku dia tu. Iaitu tidak seperti yang dilihat sekarang, ia tersusun dengan teratur, bermula surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dia kata. Di mana keadaan inilah akan memudahkan seluruh muslimin membacanya. Dia kata sekarang ni kita tengok Quran itu dah sempurna, dan makin banyak lagi inovasi baru yang diletak pada Al-Quran kan. Quran tu sekarang ni dia buat inovasi baru. Untuk apa? Mudah orang baca. Dia letak pula tajwid. Tajwid berwarna. Perwarnaan tajwid. Nak mewarnakan Quran ini, ulama tak semua setuju. Nak mewarnakan, dia isu dalam perwarnaan ayat-ayat Quran. Sebab teks tu asal dia warna hitam. Nak ubah selain daripada warna hitam, Abul Aswad Adu Ali tu dia tak berani nak letak baharis warna hitam, tak berani. Dia letak warna merah nak bezakan dengan teks mushaf tu, tak berani kan.
Kemudian Yahya bin Ya'mur letak warna hitam. Kemudian Khalil bin Ahmad selaraskan semua warna hitam, kan, tanda-tanda. Tak berani. Sekarang ni betul ulama-ulama bahas pula, boleh tak kita nak warna-warna, kan. Sekarang ni teknologi lagi ada tajwid huruf tu. Mat wajib mutasil warna ini, mat ni warna ini, tanda ni warna ini. Itu khilaf. Ada ulama, macam ada ulama-ulama sebelah Syria sana, mula-mula ada mushaf yang dibuat penandaan pewarnaan tajwid berwarna, kan. Ada ulama dia endorse, kata boleh. Ada ulama Azhar endorse. Kemudian ada pula sebahagian ulama kata tak boleh. Saya pernah tengok, baca satu Qurai Murajih, dia kata, kalau tak silap saya lah, dalam tulisan dia kata dia berlepas tangan kepada, maksudnya dia berlepas lah, maksudnya dia tak endorse lah Quran-Quran yang ada warna-warna ni. Boleh mengelirukan orang. Berlaku macam tu. Maksudnya dalam kalangan qurra pun berbeza. Kita alhamdulillah, negara kita Malaysia ni, kita ada Kementerian Dalam Negeri dan kita ada penyelarasan. Dia tak sama macam negara-negara lain. Itu beza kita, kan. Satu-satunya dekat dunia ni yang kita ada akta yang khusus tentang pencetakan Quran. So di peringkat dulu berlaku juga. Saya duduk dalam lajnah tafsir Quran yang lama dah, start pada 2013. Tahun 2013 dulu, dia syarikat A dia letak mat wajib mutasil, ni mat kan, dia letak warna merah. Syarikat B pula dia tak boleh letak warna merah, sebab orang ni warna merah, syarikat A dia kata warna merah aku punya. Syarikat B dia letak warna biru. B. Syarikat C dia nak jual Quran dia juga. Yang syarikat C pula buat mat wajib mutasil warna hijau. Siapa yang pening? Tuan-tuan lah yang pening boleh baca Quran, kan. Yang ni panjang ini, perkala ini pula, kan. Lepas tu ada pula syarikat yang dia kata tak, warna ni dia punya. Dia kata warna Quran tu, warna dia kata dia punya. Dia nak copyright, dia kata copyright warna, orang lain tak boleh ikut warna dia. Payah bergaduh pula, kan. Antara syarikat-syarikat ni bergaduh lah, ini begini, ini begini, kan. Maka kita masa tu tahun 2013, 2014, 2015, masa saya kira memang berlaku lah perbelahan di antara syarikat. Semua bisnes, semua duit punya pasal ni, Allah Rabbi dengan Quran ni. Jadi kita dalam kalangan ahli rajnah dan peringkat urustia di kementerian, kita fikir macam mana nak buat ni. Buat meeting, panggil syarikat ni, kita selaraskan. Warna tu standard, kan. Tak ada siapa boleh kata claim ni warna ni dia punya, kan. Kalau claim warna, katanya Osman Toha tulisan dia, claim Quran tu tulisan dia, habis kita tak boleh guna tulisan khat nasah dia tu, kan. Selaraskan. Maka Malaysia kita selaraskan. Warna merah, hukum huruf mat, kan, bacaan panjang 4-5 harakat dengan warna merah semua, kan. Diselaras. Lepas itu berlaku pula, tengok di inovasi, berlaku pula nak warnakan pada apa, huruf pertama ke, huruf kedua ke, alif ke, tanda, itu juga dibahaskan. Itu yang kita bincang tadi, dot, dia sebut tanda-tanda, kan. Pada itu dibincangkan. Okey, yang ni kalau dengung pula warna hijau. Dengung tu mana? Tanwin je ke, hurufnya ke, huruf pertama, huruf kedua, idgham, kan. Idgham, ikhfa, huruf pertama, huruf kedua, resamnya, dotnya, titiknya. Ada syarikat yang tanda, mula-mula tu syarikat tanda, ada setengah syarikat dia tanda huruf pertama je, huruf kedua dia tak tanda. Jadi keliru pula tu, kan. Tak selaras, kejap ada, kejap tak ada. So kita selaraskan warna. Alright. Itu semua inovasi. Untuk apa? Untuk orang awam, layman boleh baca dengan bagus. Kemudian berlaku pula dari sudut wakaf iktidak, ayat Quran ni panjang-panjang. Syarikat ni pula dia letak pula tanda wakaf dia kat sini. Bila ayat panjang, ayat pendek tak apa, ayat panjang, syarikat ni letak kat sini tanda wakaf. Ayat syarikat ni pula dia letak tanda wakaf dia dekat sini pula. Syarikat ni diklaim tanda wakaf ni dia yang letak kat sini. Orang lain tak boleh tiru tanda wakaf ni, kan. Dah pening kepala syarikat ni pula. Orang lain pun nak bisnes juga. Orang lain pula kena fikir pula macam mana nak letak tanda wakaf. Dia letak kat sini, nampak cantik. Dia kena cari kitab lain, letak perkataan depan tu asal dia. Dekat tak pening. Orang awam pening, yang baca ni yang suruh wakaf ni, yang ni suruh wakaf sini, kan. Pening. Maka di peringkat kementerian kita selaraskan, letakkan beberapa tanda. Itu masih pengemas kinian dia, dan masih tak sempurna. Wakaf tidak tu masih berjalan lagi. Dan di perkembangan tu dia berlaku. Ini inovasi tu dia akan berlaku 10 tahun, 20 tahun akan datang, dia akan ada benda-benda baru. Sebab dia zaman tu semakin canggih, dan kita akan tengoklah semasa ke semasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh, saya rasa kita berhenti setakat itu, dan insya-Allah nanti kita masuk bahagian Al-Quran dan hubungan dengan kitab. Dia habis bahagian ni, dia akan masuk kepada i'jaz Quran.
Lepas ijaz baru dia masuk disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ini ada, saya rasa dalam satu kali kuliah lagi kita habiskan bab tentang sejarah hubungannya dengan Sayyid Utsmani insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.